Okey, untuk ulasan lanjut mengenai prestasi semasa skuad negara di Piala Raja Thai, kita nak bersama dengan bekas pemain kebangsaan yang juga pernah meraih 4 kali perak di Sukan Asia, Putra Gani. Hello, boleh dengar kami? Boleh dengar. Okey, Putra, terlebih dahulu, adakah dijangka pasukan Malaysia mampu layakkan diri ke final menewaskan India dengan keputusan 2-0 dalam aksi separuh akhir? Ya, Malaysia memang selayaknya akan berada di final dengan kemampuan tiga pemain yang kita tahu yang dipertaruhkan, Shahir, Khairul Zaman dan juga Amirul Zazwan, yang kita tahu prestasi semasa sangat baik ketika ini. Seperti yang kita lihat di kejohanan Sepak Takraw League, mereka masih kekal dan juga berada di atas ataupun di atas liga dengan prestasi yang baik. Yang kita tahu kuncinya adalah berada pada Shahir yang setakat ini sangat mempunyai favourite service di antara sasaran 3 dan juga 1. Alright. Okey, Putra, gandingan Khairul Zaman, Shahir Rozzi dan Amirul Zazwan diturunkan dan mereka terpaksa akur tewas 20, 22, 17, 21. Apa kekurangan yang ada pada Malaysia dalam aksi tadi, Putra? Okey, kekurangan yang pada saya sebenarnya sedikit saja. Iaitu kalau di peringkat awal kita dapat mengikuti rapat pada awal set sehinggalah mata ataupun penghujung set ini perlu diperbaiki dari segi keupayaan untuk mencari sasaran yang lain, iaitu melalui servis Shahir, kerana kita tahu pertahanan Thailand sudah mengetahui di sasaran 3 dan juga 1. Dan variasi servis sangat diperlukan pada sepanjang set yang pertama, dan kita juga perlu menaikkan bola atau mengapungkan bola kerana dua servis daripada Siri Watt yang dapat dua mata pada penghujung set sehinggalah mereka menguasai 20 dan juga 21. Ini bermaksud pertahanan kita ataupun first ball kita perlu diperkemaskan lagi, terutamanya favourite daripada tekong daripada Thailand yang attack pada sasaran 1, 3, 5 dan juga 7. Okey, hopefully lesson learned dan Malaysia pun boleh menambah baik lagi untuk masa akan datang. Okey, kesaingan yang akan bersambung bagi kategori berpasukan regu wanita dan lelaki, bagaimana Putra melihat peluang pasukan Malaysia dalam aksi-aksi seterusnya, Putra? Peluang masih ada terbuka lagi untuk pasukan Malaysia dan juga motivasi kepada pasukan wanita dan juga lelaki. Saya harap mereka akan teruskan rentak prestasi semesti biasa kerana kita tahu regu pertama kita walaupun tewas pada regu Thailand tidak bermakna regu-regu yang lain juga tewas, tetapi prestasi yang ada mereka layak berada dalam kelas tersendiri untuk bermain di peringkat final dan juga juara di Kings Cup ini. Okey, kita nak beralih juga kepada saingan seterusnya buat skuad sepak takraw negara. Menanti mereka selepas ini adalah kejohanan Sukan Asia pada September. Putra rasa apa sasaran realistik yang sepatutnya diletakkan kepada skuad Malaysia? Kalau ikut pemerhatian saya dan juga pandangan saya tentang pasukan negara ketika ini dengan prestasi semasa dan juga kejohanan yang lalu di SEA Games dan dilihat juga prestasi semasa ini amat-amat realistik untuk mendapatkan pingat emas untuk pasukan sepak takraw negara. Dan saya rasa pemain yang dipertaruhkan seperti Shahir, Amirul Zazwan dan juga apik kanan Khairul Zaman juga, kita lihat sekarang ini berada dalam landasan yang terbaik, prestasi terbaik. Sudah tentunya emas dalam genggaman, itu yang saya harapkan dengan prestasi semasa ini, dan juga dibantu oleh regu-regu lain untuk dalam acara berpasukan ataupun acara regu yang akan dipertaruhkan pada Sukan Asia nanti. Okey, Putra, itu nama-nama pemain berpengalaman yang disebut, tapi mungkin pada pemerhatian Putra sendiri ada tak nama-nama pemain muda yang curi tumpuan, especially di STL yang perlu diketengahkan untuk dibawa ke China bagi aksi di Sukan Asia nanti? Sebenarnya boleh saya katakan seperti pemain polis Diraja Malaysia, Khairul Amin yang merupakan apik kanan yang boleh dipertaruhkan. Sebenarnya ramai lagi pemain-pemain sepak takraw league yang kita lihat sekarang ini bermain ketika ini, pemain-pemain muda seperti Rizwan Hakim,
dan juga Adam Aiman daripada ATM juga boleh kita pertaruhkan di peringkat antarabangsa, dan juga sebagai second team sebagai untuk mendapatkan pengalaman, dan juga pemain-pemain di peringkat Division 1 juga kita lihat ada juga pemain-pemain yang mampu berada pada kejohanan Premier untuk diketengahkan di peringkat tertinggi seperti Sukan Asia. Adakah keputusan yang bijak seandainya kita menggunakan kombinasi pemain yang lebih senior dan juga first timers, ataupun ia sesuatu risiko yang perlu diambil, Putra? Sebenarnya itu satu keputusan yang bijak sebenarnya. Dan inilah peluang terbaik untuk kita lihat prestasi pemain-pemain pemain muda untuk diserap ke dalam pemain senior selepas ini. Kalau kita lihat pasukan Thailand juga menggunakan pemain-pemain baru seperti Warayut juga pemain baru dalam pasukan Thailand, dan Pontep juga pasukan pemain baru dalam pasukan Thailand. Mereka menggunakan, kalau kita lihat, strategi pertukaran pemain antara yang baru dan juga lama menjadi dan juga berhasil dalam memenangi sebentar tadi dalam Kings Cup tadi. Dan pada saya itu strategi yang boleh membuahkan hasil untuk pasukan Malaysia selepas ini dengan adanya gabungan pemain lama dan juga baru untuk kejohanan yang akan datang di peringkat antarabangsa. Okey, Putra, Malaysia pernah meraih emas pada 2018 di Jakarta tanpa kehadiran pemain-pemain daripada Thailand. Mungkin apa lagi, dan Putra sendiri sebagai pemain berpengalaman yang pernah bertanding di Sukan Asia juga, apa lagi yang Malaysia perlu lakukan untuk orang kata mengelakkan daripada kekalahan dengan pasukan seperti pasukan Thailand ni? Pada pandangan saya, kita perlu mengkaji dari sudut video, mengkaji setiap teknikal, dari segi teknikal terutamanya dari segi servis, dari segi rejaman, blocking, dan juga kita mengenal pasti pemain-pemain Thailand dengan begitu jelas apa yang diperlukan, dan juga kita perlu mengetahui cara permainan mereka, iaitu pertukaran pemain, dan juga tidak ada dari segi major skill, iaitu penggunaan servis dan juga blocking yang dapat memberikan mata kepada kita. Kalau dilihat kepada game sebentar tadi, adalah kesilapan dari segi pertahanan yang perlu kita perkemaskan lagi, dan juga kita perlu membaca kekuatan daripada pasukan Thailand. Sudah tentunya yang kita ketahui servis yang konsisten, iaitu kalau kita lihat tadi servis daripada Sarawak Saka pada sasaran 3 dan juga 5 yang sangat confident dan sangat yakin untuk mendapatkan mata. Jadi kita perlu tekankan dari segi technical measure untuk di awal set, pertengahan set dan akhir set itu secara konsisten tidak ada berlaku kesilapan, dan penggunaan video untuk mengkaji pasukan lawan terutamanya pasukan Thailand. Okey, thank you so much Putra. Aksi-aksi di Piala Rajata belum lagi berakhir. Harapnya ada orang kata keputusan yang positif menanti pasukan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam luar.